Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zorif Lutfi bin Khalil Anwar, pemegang nombor metrik 054212. InsyaAllah saya akan membentangkan seorang tokoh sejarawan Islam yang bernama Imam Zahabi. Jadi nama sebenar Imam Zahabi ialah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad ibnu Ahmad ibnu Uthman ibnu Qaimaz ibnu Abdillah At-Turkumani Al-Fariqi Ad-Dimashqi. Beliau dilahirkan pada tahun 673 Hijrah di Maya Fariqin Diyarbakri di Turki. Beliau dikenali dengan kekuatan hafalan, kecerdasan, kewarakan, kezuhudan, kelurusan akidah dan kefasihan dari segi lisannya. Beliau wafat pada malam Isnin 3 Zulkaidah 748 Hijrah di Damaskus, Syria. Beliau kemudian dimakamkan di sebuah perkuburan yang dinamakan Babu Saghir. Sepanjang karier ataupun kerjaya Imam Zahabi, beliau mengarang hampir 100 karya sejarah, biografi dan juga teologi. Sejarah perubatan beliau bermula dengan amalan dan pengamal Yunani kuno dan juga India seperti Hippocrates dan juga Galen, melalui era Arab pra-Islam hingga perubatan kenabian, sehingga kepada pengetahuan perubatan yang terdapat dalam karya para ilmuwan seperti Ibn Sina. Baiklah, seterusnya kita lihat guru-guru kepada Imam Zahabi. Yang pertama iaitu Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah adalah seorang guru yang di mana Imam Zahabi meletakkan nama beliau yang paling awal di deretan guru-guru yang memberikan ijazah pada diri Imam Zahabi dalam kitab Imam Zahabi yang bernama Mu'jam Ash-Shuyukh. Mu'jam Ash-Shuyukh merupakan kitab Imam Zahabi yang di mana beliau mentionkan guru-guru yang pernah mengajar beliau. Yang kedua adalah guru Al-Hafiz Jamaluddin Yusuf bin Abdul Rahman Al-Mizi, yang Imam Zahabi katakan mengenai guru tersebut iaitu dia adalah sandaran kami jika kami menemui masalah-masalah yang muskil. Yang ketiga iaitu Al-Hafiz Alamuddin Abdul Qasim bin Muhammad Al-Birzali. Jadi guru inilah yang memberi semangat kepada Imam Zahabi dalam mempelajari ilmu hadis. Beliau mengatakan tentang guru tersebut, dialah yang menjadikanku mencintai ilmu hadis. Baiklah, seterusnya kita lihat antara nama anak murid tokoh Imam Zahabi, iaitu yang pertama Tajuddin As-Subki, Muhammad bin Ali Al-Husaini, Al-Hafiz Ibn Katsir dan Al-Hafiz Ibn Rajab. Seterusnya kata-kata hikmah yang masyhur daripada Imam Zahabi iaitu tidak sedikit orang yang memusatkan perhatiannya pada ilmu kalam, melainkan ijtihadnya akan membawanya kepada perkataan yang menyelisihi sunnah. Kerana itulah ulama salaf mencela setiap yang belajar ilmu-ilmu para umat sebelum Islam. Ilmu kalam turunan dari ilmu para filosof etis. Barang siapa yang sengaja ingin menggabungkan ilmu para nabi dengan ilmu para ahli filsafat dengan menggunakan kecerdasannya, maka pasti dia akan menyelisihi para nabi dan para ahli filsafat. Dan barang siapa yang berjalan di belakang apa yang dibawa oleh para rasul, maka sungguh dia telah menempuh jalan salaf dan menyelamatkan agama dan keyakinannya. Baiklah, yang terakhir sama-sama kita lihat karya ataupun hasil nukilan Imam Zahabi. Yang pertama iaitu Siyar A'lam An-Nubala, yang kedua Al-Kabair dan yang ketiga Tarikhul Islam. Kitab ataupun karya Imam Zahabi sebenarnya banyak, tetapi yang paling masyhur iaitu Siyar A'lam An-Nubala, iaitu kitab Asyar ini mencakup sebahagian besar sejarah orang-orang yang penting di mata manusia. Kemudian Imam Zahabi telah memasukkan pelbagai tokoh dalam kitab ini, di mana adanya mazhab fiqh, raja, khalifah, pemimpin, ahli sastra Arab, doktor, ahli pahlawan perang,
tetapi mencakup seluruh kelompok yang disebutkan dan hampir mencakup seluruh teritorial Islam. Memang benar biografi para ahli hadis lebih banyak Imam Zahabi ketengahkan. Hal ini kerana Imam Zahabi lebih minat ataupun lebih cenderung ke arah hadis, dan memang beliau ini adalah seorang yang hafiz dan mahir dalam ilmu hadis. Sekian sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.